سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر عقدة من لساني يفقه قولي ألك اللهم يا عزيز يا ودود علي محبة منك فيقضى بها قلبه من تعاطف وتأليف كما ألقيت علي محبة مني بوجهك الكريم وبنبيك محمد النبي الأمي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم الله أن يجعل بينكم وبين الذين آديتم منهم محبة والله قدير والله غفور رحيم صدق الله صدق محمد صدق الشيخ صدق بركة لا إله إلا الله محمد رسول الله فاتبعوني. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته في الدارين آمين. Ta'arif, muwafiq dan masbuk. Situ dah. Jadi ta'arif, muwafiq dan masbuk. Ta'arif muwafiq tu i'rab jadi khabar mubtada mahzuf. Takdir gini. Ta'arif muwafiq yakni bermula ini tempat nak bercaranya ialah ta'arif bagi muwafiq. Kena tadi tu. Ta'arif muwafiq, ta'arif tu jadi khabar mubtada mahzuf. Takdir gini. Ta'arif muwafiq yakni bermula ini tempat nak bercaranya ialah ta'arif muwafiq, yakni ta'arif bagi makmum muwafiq dan masbuk atau pada kata muwafiq yakni dan makmum masbuk. Tu. Jadi orang nak jadi apa? Orang jadi makmum ni, masalah dua keadaan ni yakni muwafiq dan masbuk ni kena tahulah, kena pandai beza. Kalau kita jadi makmum tak pandai beza makna-makna mana makmum muwafiq dan masbuk, maya kita tak sah. Tak sepenuh semaya kita tu. Baik. Kemudian apakah ta'arif bagi makmum muwafiq? Muwafiq maksudnya maksud muwafiq tu muwafiq mubtada. Muwafiq maksudnya yakni bermula maksud bagi muwafiq tu. Maksud bagi makmum muwafiq tu apa dia? Khabar. Ialah seorang makmum. Muwafiq ialah seorang makmum. Makmum mana? Sifat yang sempat berjamaah, maksud kita yang berjemaah. Sempat dulu bahasa dah tu. Kalau kita kecek kapung kok lah. Jadi makmum muwafiq tu maksud dengan kata makmum muwafiq itu ialah seorang makmum yang sempat berjamaah. Yakni yang berjamaah. Berjamaah takluk dengan imam. Sempat takluk pada sempat tu. Masa berdiri qiyam. Masa berdiri apa berdiri? Yakni qiyam imam bagi seorang makmum tu. Tu. Imam bagi seorang makmum tu. Ataupun imam bagi muwafiq itu. Tadi kita nak hurai sekaligus selalu. Di mana ia makmum itu sempat berjamaah, yakni dam berjamaah. Bahasa kita. Dan berjamaah takluk tu dengan imam.
Sempat-sempat takluk. Sekadar masa yang membolehkan ia. Ia mana? Ia makmum muafiq tu. Sekadar masa. Masa mana yang membolehkan ia makmum itu membaca surah Al-Fatihah. Membaca takluk situ ataupun royah hingga tamat, hingga sempurna kita. Hingga tamat, yakni hingga sempurna mengikut, yakni qadar mengikut pembacaan yang yakni orang yang pertengahan di kalangan huruf orang ramai. Tu. Jadi yang ayat gini, masalah ataupun ta'arif bagi makmum muafiq itu ialah seorang makmum yang dia berjemaah sekali dengan Tok Imam, lagi pula dia baca Fatihah di dalam qiyam imam. Tu dia panggil makmum muafiq. Mari kebeda sekali dengan Tok Imam lah. Baca Fatihah pun dia sekali dengan Tok Imam. Maka kita tu dia panggil makmum muafiq. Tagi riwayat pula ta'arif bagi makmum masbuk. Nampak tak? Kita hak kita duk maya sokmo tu lah. Dan kebanyakannya kalau kita mari awal tu gak, dia panggil kita tu makmum muafiq lah. Makmum yang dia semaya sekali dengan Tok Imam, lagi pula dia baca Fatihah di dalam qiyam imam. Kita mari-mari saat ni tu, Tok Imam baru nak baca Fatihah. Bila Tok Imam baca Fatihah sudah, kita pun baca Fatihah. Maka kita baca saat tu dia sudah lah. Bila Tok Imam rokok, kita pun rokok. Maka kita tu dipanggilkan makmum muafiq kita tu. Satu lagi akan datang ya ta'rif lah. Satu lagi yang panggil makmum masbuk. Malah mana makmum masbuk? Mari-mari tu kita tak ada baca Fatihah dak lah. Masuk bala tu Tok Imam nak rokok dah. Kita takbir selalu. Allahu Akbar. Turun rokok selalu dah. Maka kita tu dipanggil makmum masbuk. Makmum yang tidak ada baca Fatihah di dalam qiyam imam. Boleh beza tu. Maka masalah makmum muafiq ni wajib di atas dia ni kena baca Fatihah yang masuk. Kena baca Fatihah yang masuk. Dia ni nak bergalik tak boleh lah. Tu. Fardu kata dia mari tu Tok Imam duk baca Fatihah bermolek sudah waladdallin amin. Dia mari bermolek situ. Kalau dia baca Fatihah dia lah makmum tu saat ni tu. Dia takbir Allahu Akbar ikut Tok Imam. Kalau dia baca Fatihah dia sudah lah. Tapi dia tak baca dok. Dua ke apa? Duk lilek. Gaduh nak baca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila. Lu baca cara dia tu. Perkara hak sunat tu. Bermolek sudah perkara hak sunat. Tok Imam pergi rokok. Padahal kalau dia baca takdi Fatihah dia sudah. Tapi dia tak gaduh dak. Duk gaduh baca hak sunat. Tiba-tiba tu Tok Imam pergi rokok. Allahu Akbar. Makmum hak saat ni tak ada gaduh baca hak sunat. Kalau dia baca Fatihah dia tak boleh rokok lagi. Mana? Ia kena baca Fatihah. Juga. Bersama panjang dengan hak yang baca doa iftitah ni tu. Maka makmum muafiq saat ni tu dimaafkan bagi dia saat ni tu 3 rukun yang panjang. 3 rukun yang panjang. Bukan 3 rukun yang pandak. 3 rukun yang panjang ni rokok so. Waktu sujud yang pertama, waktu sujud yang kedua. Tidak nama tak kira. Duduk antara dua sujud pun tak kira. Apa tak? Makmum saat ni tu kalau Tok Imam rokok, dia tak boleh rokok lagi saat ni. Dia kena baca Fatihah lagi. Dimaafkan bagi dia tu 3 rukun yang panjang. Rokok so, sujud pertama so lah. Waktu sujud yang kedua so. Nampak tak? Kalau Tok Imam bangkit daripada sujud yang kedua,
Nak naik kepada qiyam, dia baca Fatihah saat ni tu tak ada suk lagi ataupun tak rokok lagi. Maka semaya dia tu dikira ke sebagai lara dah. Rakaat tu. Mana katanya kalau dia nak cerai dengan Tok Imam ke tak ada apa. Kalau dia tak secerai ke, mana kata rakaat tu tak kira lah. Tok Imam qiyam tu dia kena baca Fatihah mula dekat situ ya, tak ada nak rokok dak. Tak ada nak rokok dak lah. Dia tu pakai dekat situ je. Dikirakan rakaat hak dia tak ada rokok saat ni tu. Dikira sebagai lara. Makna kata tak kira rakaat tu. Kalau kita nak cerai pada Tok Imam pun boleh. Dia makna kata kita nak maya cara kita tak seturut Tok Imam tak apa. Dimaafkan 3 rukun tu dikira sebagai 3 rukun yang panjang rokok. So, supaya duk royak tu. Waswah tu. Tu. Dimaafkan bagi itu tu 3 rukun yang panjang tu. Rokok, sujud pertama, sujud yang kedua. Kalau Tok Imam bangkit daripada sujud yang kedua tu, kita baca Fatihah tak ada rokok lagi, tak ada sujud lagi, tak ada rokok lagi, batal lah. Tidak tak kira tu. Pandok je. Mana kata kalau Tok Imam rokok, kita baca Fatihah tak sudah lagi, tak apa lagi. Tidak. Hak tu tak kira tidak. Sami Allahu liman hamidah. Hak tu dia panggil tidak. Tak kira tu. Hak tu dia panggil rukun pandok. Rokok, sujud yang pertama, rapat dahi tu. Tok Imam bangkit tu sujud yang pertama. Tok Imam sujud yang kedua, bangkit pada sujud yang kedua, kalau kita baca Fatihah tak sujud lagi, tak rokok lagi, batal maya kita. Masalah tu tidak tak kira. Tidak dia panggil rukun pandok tu. Tak payah masalah ni. Tu. Masalah makmum muafiq ini dimaafkan bagi dia tu 3 rukun yang panjang lah. 3 rukun yang panjang. Kalau nak dobit gak 1 rokok dan yang ketiga sujud yang kedua. Kalau Tok Imam bangkit daripada sujud yang kedua, kita tak ada rokok lagi, mari kita petang. Tu yang panggil 3 rukun, yakni 3 rukun yang panjang. Hak pandok tak kira mana? Tidak tak kira tu. Duduk antara 2 sujud pun tak kira. Sebab apa? Rukun pendek tu. Dikirakan sebagai rukun hak panjang saja. Itu di antaranya ta'arif bagi makmum muafiq. Sabit tu dia kata, imam saat ni tu semasa dia berdiri, makmum saat ni tu semasa dia berdiri qiyam, dengan imamnya tu di mana ia makmum tu sempat berjemaah dengan imam, sempat sekadar masa yang membolehkan ia makmum muafiq tu akan membaca surah Fatihah. Membaca surah Fatihah ta'aluk situ hingga tamat, yakni hingga sempurna mengikut, yakni qadar mengikut pembacaan yang pertengahan di kalangan uruf orang ramai. Tidak berdasarkan yakni tidak dikirakan kepada bacaan makmum itu. Makmum apa? Kita nak bicara makmum muafiq. Dan juga tidak diberdasarkan, yakni tidak diberkirakan kepada bacaan imamnya, imam bagi makmum muafiq. Tetapi ni istidrak pada kata tidak berdasarkan tu. Tetapi yakni bukan berdasarkan, yakni dikirakan kepada bacaan orang, kepada bacaan uruf orang ramai. Jadi dia kira tu sebagai pembaca orang hak baca saat ni tu baca hak yang pesen pertengahan, nak kata lama sangat pun dak, nak kata derah sangat pun dak. Tu dia panggil makmum muafiq. Apa dah? Misalnya kita mari saat ni tu takbir lah sekali dengan Tok Imam tu, dan lagi pula kita baca Fatihah di dalam qiyam sekali dengan Tok Imam. Baca Fatihah dikira hak baca saat ni tu dikira sebagai kira baca hak pesen pertengahan.
Kita kata orang hak baca derah pun dok, lamat pun dok jadi pertengahan. Kalau derah salah ajak supaya dak maya tarawih. Oh Allah kebawah hak tu tak lihat derah dak hak tu. Dikira sebagai pertengahan saja. Tu. Lepas tu satu lagi nya. Nah, kalau kita mari sakning tu Tek Ime duk baca apa? Tek Ime duk baca surah dah. Misalnya kita mari tu Tek Ime duk baca surah kuliah 2 ayat dah. Nampak tak? Tek Ime duk baca surah kuliah 2 ayat dah. Ataupun 3 ayat dah. Kita takbir lah makmum hak mari sakning tu. Allahu Akbar. Kita wajib kena baca Fatihah selalu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Bos apa maliki yaumiddin? Tek Ime rokok. Allahu Akbar. Kita pun rokok jugalah. Tak ada kena nak baca wisuk dah. Waktu sekat dah nampak tak tu? Tu sekat dah nampak lah. Habis sekat dah tu. Pas tengah orang tu dia mari tak akhir dah. Tek Ime nak baca surah dah. Nak suk dah ada 2 ayat dah. Dia pun Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Makmum ni tu. Bawa siapa ar-rahmanir rahim Tek Ime rokok. Allahu Akbar. Dia tak rokok lagi kacau nak wisuk. Batal aja. Tu. Rokok sekat tu lah. Sekat des. Sebab kita des kodar tu lah. Kodar teluh. Kodar boleh baca apa tu? Fatihah. Tu. Jadi ala kulli halnya kita nak cek. Dan kita dak kena di antaranya makmum muafiq. Iaitunya makmum hak yang dia baca Fatihah di dalam qiyam imam. Yang mari-mari tu dia baca Fatihah. Tak kira sama ada dia saat ni tu hingga suk Fatihah ataupun dia saat ni tu dah tak suk Fatihah. Dia sekerak ke wajib kena rokok. Nak rokok ada dia tu saat ni tu. Tu. Sebab itu makmum muafiq ni nak buat lila tak boleh lah. Nak duk gaduh baca doa iftitah Allahu Akbar kabira walhamdu tak boleh lah. Malaikat dia mari awal tak apalah. Dia takbiratul ihram sekali dengan Tek-Ime tak apa tu. Nak baca doa iftitah tak ada apalah. Kalau kita mari-mari dia tepat surah dah kali dengan Tek-Ime. Dan kita mari-mari makmum saat ni tu dia tepat surah dah. Tek-Ime dah baca surah dah. Kita tak boleh baca sunat lah. Kita kena ambil hak wajib saja ya. Mana? Takbir pak. Dia baca Fatihah selalu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah selalu. Betul? Kau ada dia lah. Walaupun tak suk sekalipun kau ada dia. Kalau masalah orang mari awal, dia takbiratul ihram sekali dengan Tek-Ime, hak ning masalah ni makmum tu kena baca suk Fatihah dia. Adapun orang hak mari akhir dah tak apa tu. Tu makmum muafiq. Dia hak dia baca Fatihah di dalam qiyam berdiri sekali dengan Tek-Ime tu. Qala luluh lah. Dia qada teluh dia tu. Masbuk. Masbuk yakni makmum masbuk. Maksudnya mubtada. Boleh tu. Maksudnya bermula maksud dengan kata makmum masbuk tu khabar. Ialah seorang makmum. Seorang makmum mana? Sifat. Yang tidak sempat berjemaah. Sekitar yang tidak dam berjemaah. Tidak sempat takluk. Semasa berdiri qiyam imamnya imam bagi masbuk tu. Tidak sempat takluk boleh situ. Sekadar masa membaca Fatihah. Membaca Al-Fatihah takluk situ dengan bacaan yang pertengahan. Tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Tu dikira sebagai hak baca hak pasang tengah. Nak kata derah sangat pun tak, cepat sangat pun tak, dan nak kata lambat sangat pun tak. Tu dikatakan baca yang pertengahan. Apa baca yang pertengahan? Bada. Tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Atau pada tidak terlalu cepat. Kalau dia mau tanya kita, apakah dia baca yang pertengahan? Iaitu derah sangat pun tak, cepat sangat pun tak, dan lambat sangat pun tak. Tengah-tengah. Tu. Malahan yakni bukan
perhitungan bacaan Al-Fatihah itu. Apa perhitungan? Yakni perkiraan. Perhitungan yakni perkiraan bacaan Al-Fatihah itu tidak berpandukan. Tidak berpandukan yakni tidak diperkirakan sekitar. Tidak diperpandukan yakni tidak dikirakan kepada bacaan imam dan tidak berpandukan atas pada tidak ni. Dan tidak berpandukan yakni dikirakan kepada bacaan makmum itu. Makmum mana? Yakni makmum yang masbuk. Ada cara makmum masbuk ni. Apa dah tu? Kepada bacaan makmum itu. Yakni makmum masbuk tu. Bukan mengikut bacaan orang, bukan mengikut bacaan huruf orang ramai. Nak kata kita kata kebanyakan huruf orang ramai ni kebanyakan orang ramai. Hak duk baca pertengahan tu balas mana? Dia kira dia tara tu lah. Tak usah kira hak orang baca berderah lah. Cepat ada juga. Ingat maya di jalan nak pergi di Nibong tu. Oh derah. Neh. Ni gumak kita derah. Nyanyi hari tua tu tak ada. Allah kebar Allah di nyanyi dia. Akhir-akhir dia cerah agak asa. Tua dah tu. Dia jadi makmum lelaki. Tak ada je rumah derah dah. Ponga tapi dah. Derah memang ya. Cepat. Nyanyi orang tua tu duk. Ya tua dah nak rokok pun jadi lambat dah. Tinggal dia pula. Salah tu mungkin dah duduk tak ingat. Duk Nibong dah dekat pun dah duduk. Sejak tu. Mana-mana makmum. Makmum mana sifat ada makmum? Yang tidak sempat, yakni yang tidak dam berjemaah dengan imam. Tidak sempat, tidak dam, takluk situ. Semasa berdiri qiyam, imam bagi makmum masbuk tu. Dah cara makmum sebut ni. Tidak sempat, takluk yang kedua. Sekadar masa yang membolehkan ia makmum masbuk tu memboleh maf'ul akan membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah takluk situ hingga selesai, yakni hingga sudah cerita. Makmum hak pasang tu maka dinamakan. Maka dinamakan yakni dinamakan makmum itu maka dinamakan yakni dinamakan makmum itu yang kedua akan orang masbuk yakni akan makmum yang masbuk. Tu. Jadi kita nak cek ni deh. Setengah daripada kita nak kenal makmum masbuk iaitunya makmum hak yang di dalam qiyam imam. Kita mari tu tak imam duk rokok dah. Apa tak? Tak adalah nak baca Fatihah tu. Kita takbir turun rokok selalu dah. Nampak tak? Allahu Akbar. Tak ada kena duk baca Fatihah dah lah. Dah. Kita nampak tak imam duk rokok dah. Masuk dalam bala tak imam duk rokok dah. Kita pun takbir selalu. Allahu Akbar. Turun rokok selalu dah. Dah derah sikit lah. Ni tak imam duk nanti dia oleh rokok lama. Wak lila. Apa hari dia meja dah pun duk kebah. Peh. Ya kamat kita ni duk nanti dia. Parok miuk. Pahal. Lambat ni mari pak tu. Kita tak rokok nak duk nanti dia nak win apa? Nak panggil nak behra dia tu. Nak win dapat juga rakaat tu. Dia duk nila gimik jadah jalan lama. Tengok tepat duk cerai semata. Merah kan tak? Tu. Lama dah nak boleh takbir tu duk. Kayak aku tak nanti. Derah sikit. Nampak hari? Derah sikit. Jadi itu situ dikilah ulama tu. Kata setengah ulamanya. Dah. Tok imam tu sunat nanti lah rokok tu. Supaya apa? Supaya nak beri makmum hak mari saat ni tu. Widya juga rakaat tu. Kata setengah ulama makruh. Makruh tuju mana? Apabila kita nanti makmum le rokok tu makna kata hati kita putus dah dengan Tuhan lah maya. Makna kata diingat dia tu. Apa tak? Mana hati tu? Lambat sungguh hari. Mana kata hati situ hati kita nak gantung apa hari. Baik tu kata setengah ulama makruh.
Kilah dua tu. Kita nak nanti pun tak apa. Pasal nanti pun tak apa. Tapi kalau orang ni pasal lama seumur dah, nak kali hari. Misal. Oh, dekat neraka lagi masuk bala. Misal tu, tak mau dia pula. Orang ni tak ada nanti dah orang ni. Seumur dia. Kalau lama-lama kali tak apa. Nah, tu kita nak cek makmum masbuk. Nah, makmum yang tidak ada baca Fatihah di dalam qiyam imam. Nampak tak tu? Nah, mari-mari tu tak imam, duduk rokok dah. Kita takbir, rokok selalu. Allahu Akbar. Tak ada kena baca Fatihah. Tak kena dah. Bismillah tak kena dah. Allahu Akbar. Turun rokok selalu. Lepas tu, tengoklah. Hak kita turun rokok sana, rakaat tu nak kira boleh ke? Atau nak kira tak boleh. Tengoklah. Kalau kita ada tomak ninoh di dalam rokok sekali dengan terimeh, maka rakaat tu kira. Kalau tak ada tomak ninoh, tak kira rakaat tu. Maknanya kata, kita kena tambah satu rakaat lagi. Lepas pada terimeh wisaleh. Tengah-tengah orang, tengoklah kalau kita takbir rakaat Allahu Akbar. Bahawa kita turun rokok, terimeh sami Allah. Selalu dah. Maknanya kata, tak ada tomak ninoh tu. Mana kata rakaat tu tak kira lah. Tapi tak ada juga setengah-setengah terimeh. Dia ada nanti dah lah. Dia nanti tak su. Dia ada nanti kita dah. Kita takbir Allahu Akbar. Kita turun rokok, dia bangun. Dan nanti ketuk. Bahawa kita turun rokok, dia bangun selalu dah. Mana kata tak jangan nanti sikit giwi apa. We adi kata kita tu. Dia tamak dinah. Tengah-tengah terimeh lah tu kalau tak erti tu. Nanti tak sudut nanti dah nanti tak sudut. Bahawa kita tengok rokok. Ya sami Allahu liman hamidah. Tapi kalau maya kat sejik ke apa nama tak nanti dah. Degah. Boleh beza lagi. Itulah kita nak parak di antara makmum muafiq dan masbuk tu. Iaitu makmum. Kalau makmum muafiq, makmum yang dia baca Fatihah di dalam qiyam imam. Mari-mari tu. Masuk maya tu dia baca Fatihah lah. Sama ada desu ataupun dia pertengahan. Tak kira lah. Dan makmum masbuk iaitu makmum yang tidak dia baca Fatihah di dalam qiyam imam. Mari-mari tu terimeh duk rokok dah. Nampak tak? Tu. Atau kita mari-mari tu terimeh duk tahiyat awal dah. Kita takbir selalu lah. Allahu Akbar turun selalu dah. Tu. Masalah tahiyat awal tu kita mari terimeh duk tahiyat awal dah. Kita takbir hak tu tak kira mak dinah atau tak ada mak dinah tu tak kira lah. Tak mau dak kira rakaat tu juga tak kira. Dak kiranya masalah rokok so. Misal kita mari-mari tu terimeh duk tahiyat awal, kita takbir Allahu Akbar turun duk tahiyat awal. Rakaat tu tak kira syarat dah walaupun dia tamak dinah atau dia tak kira rakaat tu. Hak dak kiranya tempat rokok so. 7 rukun tempat rokok tu so. Kita mari-mari tu terimeh duk rokok kita takbir Allahu Akbar turun rokok. Tengoklah. Kalau kita ada tamak dinah sekali dengan terimeh rakaat tu kira. Kalau kita tak ada tamak dinah, baru kita turun rokok terimeh sami Allah. Tak ada tu. Rakaat tu tak kira dah. Tengok situ. Habis. Muafiq dan masbuk. Muqtada tu. Muafiq, muqtada dan masbuk atah pada muafiq. Muafiq yang bermula makmum muafiq itu. Dan masbuk atah pada muafiq yang makmum masbuk. Khabarnya ialah boleh berlaku. Boleh berlaku takluk ke atas seseorang makmum. Boleh berlaku takluk yang kedua pada 4 rakaat. Tu. Jadi makmum muafiq dan masbuk ni ia boleh berlaku, ia panggil boleh berada, boleh timbulnya ke atas seorang makmum saat itu pada 4 rakaat halu dah. Sama ada ta'mim pada 4 rakaat. Sama ada ta'mim pada kata 4 rakaat. Wak panggil wak. Wak ta atau wak mim. Hubunglah. Sama ada betul-betul 4 rakaat tu. 4 rakaat tu sama ada pada rakaat pertama dan sekor. Dan rakaat yang kedua jatuh sekor. Waktu jawab rakaat 3 selalu dah. Dan rakaat yang kedua ada lagi. Sama ada berlaku itu pada rakaat
pertama tu dan rakaat yang kedua. Tak ada teka tu. Dan rakaat yang kedua lepas pada rakaat pertama tu dobik lah. Dan rakaat yang kedua tu dan sekali lagi. Dan rakaat yang ketiga, tu cukup tu. Dan seterusnya pada rakaat yang keempat. Rakaat yang kedua tak ada. Dobik lepas pada rakaat pertama tu, yakni dan rakaat yang kedua dan rakaat yang ketiga dan seterusnya, tak rajak ramai, dan seterusnya pada rakaat yang keempat. Jadi makmum muafiq dan masbuk ni bukan kata berlaku saat ni tu pada rakaat pertama. So, ya kira habis lah. Misal mayang ngorek 3 rakaat tu. Apa dah? Rakaat pertama kadang-kadang kita jadi muafiq lah. Rakaat yang kedua kadang-kadang kita jadi makmum masbuk, tukar. Rakaat yang ketiga kadang-kadangnya kita jadi makmum muafiq. Ya dak ada gitu. Kalau orang pesan dia semua, makna kata ya dak le makmum muafiq semua tu. Apa dak? Dia kali ngerti email semua. Bawa ti email mata kebir dia baca Fatihah. Rokok pun dia kali ngerti email mata. Mana kata makmum pun tu? Mana kata makmum tu dinamakan makmum muafiq. Deh, misal kita duk mayin ni, duk lelak dalam tahiyat awal. Mayin ngorek ngatur doa. Deh, lepas lek cerah tu tak ada nak tidur. Makhluk banyak. Mayin ngorek saat ni tu gi tidur dalam tahiyat awal, makmum saat ni tu. Timeh tak apa tak ada, timeh muafiq masbuk tak ada, makmum je. Kita gi tidur dalam tahiyat awal tu. Mayin ngorek. Lama tidur. Tak batal mayin. Tidur dalam tahiyat awal. Lelak. Tak apa-apa. Timeh bangkit lama dah. Duk baca Fatihah rakaat yang kedua. Dia duk tidur situ. Apa? Timeh duk baca Fatihah rakaat yang ketiga dah. Dia duk tidur situ tak apa-apa. Nampak tak? Lepas tu, dia jaga-jaga tu. Aku tidur. Dia bangun. Allahu Akbar. Molek dia naik qiyam yang ketiga. Timeh gerakak. Allahu Akbar. Nampak tak? Siap. Buatlah no. Kita baru bangun saat ni. Duduk tidur di tahiyat awal. Di situ khilaf ulama. Kata setengah ulama, tak ada kena baca Fatihah dah. Kita ketika tu dikira sebagai makmum masbuk. Mana kata buat timeh rakaat lah, kita rakaat dulu dah. Nampak tak? Setengah ulama, dak. Orang ni dikira sebagai makmum muafiq. Hak kata tidur di tahiyat awal ni dah. Dia bangun tu, bermulai dia bangun, Allahu Akbar, tidur lama doa. Boleh Allahu Akbar tu, timeh rakaat. Allahu Akbar. Dia tak baca lagi Fatihah. Tidur tahiyat awal lama doa ni. Tengoklah khilaf ulama tu. Setengah ulama yang kata makmum saat ni tu. Hak baru bangun saat ni tak ada baca Fatihah tu, dikira dia tu sebagai makmum masbuk. Mana kata tak ada kena baca Fatihah lah dia tu. Pakai turun rokok sekali untuk imam kali dah. Nampak tak? Sebab dia tu dipanggil makmum masbuk. Tak tidur tahiyat awal ni tu. Kata setengah ulamanya dak. Makmum saat ni tu kena baca juga Fatihah. Dimaafkan bagi dia tu 3 rukun yang panjang. Mana kata dikira dia saat ni tu sebagai makmum muafiq. Makmum muafiq dia kena baca Fatihah. Makmum saat ni dah. Dia kena baca Fatihah. Kemudian dimaafkan bagi dia tu 3 rukun yang panjang. Mana kata rakaat sujud kali mula-mula sujud kali yang kedua dia kena baca Fatihah. Baca. Tak imam rakaat dia tak sujud lagi tak apa. Baca situ. Tak imam sujud kali mula-mula dia tak sudah lagi. Makmum saat ni tu tak apa lagi. Tak imam sujud yang kedua dia tak sudah lagi. Tak apa lagi. Kalau tak imam bangkit daripada sujud yang kedua, dia tak sudah lagi, maya batal. Apa tak? Dimaafkan 3 rukun yang banyak. Tidak tak kira. Tidak. 3 duduk antara 2 sujud tak kira tu. Kena pandai lah. Masalah makmum masbuk muafiq. Kena pandai beza lah kita jadi makmum ni. Tak reti sini. Tengok duk perhati orang kampung ke, orang awam ke apa tu.
Yang mari-mari tu tak ime duk rokok dah. Ya takbir Allahu akbar. Boy tu rokok tak ime sami Allahu liman hamidah. Ya kira juga rakaat tu. Buat tak ime wisalah tak. Padahal tak ada tamat dina. Nak kira boleh ke tak ada tamat dina? Tak boleh kira lah. Sampai itu dah. Makmum muafiq dan masbuk tu ia boleh berlaku laka tu. Ada kalau rakaat pertama kita jadi muafiq. Rakaat kedua jadi masbuk. Dan ada kalanya rakaat yang ketiga kita jadi masbuk. Jadi gitu. Ada hadahnya. Pak hari wasuah jalan laka tu wasuah gapo dah. Wasuah gapo tu nak baca pun tak boleh dia tu. Kamar ni syarat tu dimaafkan bagi dia tu 3 rukun yang panjang lah. Hari wasuah dah. Baca kali baca molek tak apa dia baca wasuah. Bismillah, alhamdulillah. Tambah hari baca dekat tepi dia. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita dah alhamdulillah, dah alhamdulillah. Tak suk lagi. Tak ulang hak tullah. Wasuah ni wasa-wasa pun tak ada sedap. Syarat dimaafkan bagi dia 3 rukun yang panjang lah. Timai rokok dia baca tak suk lagi tak apa. Ya tidak tak kira. Timai sujud yang pertama dia tak ada sudah lagi tak apa. Timai sujud yang kedua dia tak sudah lagi tak apa. Bertimai bangkit daripada sujud yang kedua makmum was-was ni tu yang nawi sudah juga. Kalau tak sudah batal aja dia. Was-was ni dia tak ada boleh sungguh tinya syaitan ya. Kita suka dengan syak. Kalau syak leh. Syak tak leh maye. Supaya kita syak aku maye ning maye ngorek misalnya. Aku maye ngorek saat ni 2 rakaat ke 3 rakaat duk syak. Tak yakin hak manasa tu panggil syak. Tak yakin hak manasa. 2 ke 3? 2 ke 3. Wajib di atas kita kena ambil hak kurang. Kena ambil hak 2 tu makna kata walaupun kita cukup dah sekalipun sebab kita dak syak tu kita kena ambil hak 2. Makna kata kena tambah sa lagi. Waswah lain, waswah gangguan syaitan. Ya ayat tu ya tu waswah ni mula-mula tu ya yakin dah supaya kita takbir dah. Takbiratul ihram. Allahu akbar. Mula-mula yakin dah. Tu mari sah ke dak niat sat ni. Mari ke dak kita panggil waswah. Kita pergi selalu dah. Tak ada nak turut dia dah. Kalau takbir malah takbir. Habis hukum orang muafiq sebagaimana dijelaskan di atas bahawa orang yang muafiq itu ialah makmum yang sempat berjamaah dengan imam semasa berdiri qiyam imamnya. Wallahu a'lam bissawab. Tengok dia kata bawah tu hukum bagi orang muafiq dimaafkan kepadanya tertinggal jarak 3 rukun yang panjang daripada imamnya. Dimaafkan bagi dia.